Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamim bi khair. Wa ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumikum fid dharain amin. Hum Adamun Idris Nuhun Hudu ma' Salih wa Ibrahim kullun muttaba' Lutun wa Ismailu Ishaq kadha Ya'qub Yusuf wa Ayyub ihtada Shu'aib Harun wa Musa wal Yasa' Dhul Kifli Dawud Sulaiman ittaba' Ilyas Yunus Zakaria Yahya Isa wa Taha Khatimun da'a ghayya. Kita dah masuk pada Nabi yang ke berapa? 17 18 Nabi Daud alaihissalam. Semalam kita dah bincangkan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud ibni Isha, Daud ibni Isha yang diberikan Nabi Zulkifli, Nabi Zulkifli. Baik, sekarang ini masuk pada Nabi Daud yang ke-18 di kalangan Rasul yang wajib kita beriman adalah Nabi Allah Daud alaihissalam. Nama benarnya Daud ibnu Isha. Daud ibnu Isha. Bukan Shisha, Isha. Shisha tu hak yang Isap. Jadi Nabi Daud alaihissalam diutuskan kepada Bani Israel, dan dia baginda selain daripada menjadi Rasul juga adalah ketua dan juga Malik, raja kepada Bani Israel. Dan seorang yang sangat pemurah dan mempunyai suara yang sedap. Diriwayatkan kalau dia membaca Zabur, maka dia akan membaca Zabur dengan 70 lagu. Ada 70 lagu, dan suaranya sangat merdu, sehingga kalau ada orang yang sakit mai dengar dia baca, akan lega terus sakit tersebut. Kalau orang ada lumpuh, mai dengar akan boleh bangun terus dan boleh berjalan, kerana sedapnya suara dia. Dan kalau dia membaca, diriwayatkan kalau dia baca Zabur ataupun dia bersyair ataupun dia berzikir subhanallah subhanallah, bertasbih di tempat yang kosong, di padang yang luas, maka semua orang akan berkumpul. Manusia akan berkumpul, jin akan berkumpul sekali, binatang akan berkumpul, burung-burung akan berkumpul sekali, kerana terlalu sedap suara dia. Semua pakat main nak dengar suara Nabi Allah Daud alaihissalam. Ini Nabi Allah Daud. Dan dia pernah melawan dengan Jalut, dan dia membunuh Jalut. Akhirnya menjadi menantu kepada Talut. Ada Talut dan Jalut dengan Ain Jalut. Kita kata perperangan di antara dua orang manusia yang hebat ni. Jalut hebat lagi lah, dia besar, tapi dibunuh oleh Nabi Allah Daud alaihissalam dengan hanya menggunakan sebiji batu. Bila menggunakan lastik, kemudian baling kena kepala, mati. Maka diangkat nama Nabi Daud alaihissalam pada ketika tersebut, dan dia akhirnya menjadi raja di kalangan Bani Israel, kemudian menjadi Nabi Allah Ta'ala. Dan Nabi Daud alaihissalam kerja dia buat duruk, buat baju besi. Dan baju besi itu dia buat dengan tangan dia sendiri. Kelebihan Nabi Allah Daud, antara mukjizat dia adalah dia boleh pegang api dan tidak panas. Maksud dia, kalau dia buat baju besi itu, dia celupkan tangan dia dalam api terus, kemudian dia buat sendiri. Ini kelebihan. Dan baju yang dia buat, setiap hari dia akan siapkan satu baju besi yang dia akan tempur dengan tangan dia sendiri, kemudian dia akan jual. Duit yang dia dapat, dia akan bagi kepada keluarga. Lebihnya dia akan sedekah. Tidak ada sikit pun dia simpan untuk diri dia. Kok dia simpan dalam bank simpanan dia kan? Tak. Untuk keluarga ataupun untuk sedekah. Tu Nabi Allah Daud alaihissalam. Maksudnya elok kalau kita ni ada pendapatan, kita cari dengan kasbun, dengan kita sendiri, untuk keluarga, kan itu. Baik, Nabi yang ke-19 adalah Nabi Allah Sulaiman ibni Daud alaihissalam. Alaihimassalam. Ini anak kepada Nabi Allah Daud alaihissalam. Jadi ayahnya Saleh, anaknya juga Saleh. Anaknya Nabi, ayahnya Nabi, anaknya Rasul, ayahnya Rasul, anaknya juga Rasul. Ma'ruf dua Nabi ini. Saya sebut cerita Nabi Daud, dia ada satu kelebihan. Dekat mihrabnya ada silsilah rantai
Dia ada macam dengan rantai besi, yang kalau kata rantai besi ni, kalau dibuat majlis tahkim, orang yang bersalah lah, nak tahu orang ni betul ke tak betul, dia akan duduk, contohnya ni mihrab ni, kemudian ada besi di depan mihrab ni. Besi ni, orang yang benar dalam ucapannya, kalau dia suruh tangan, besi itu akan jadi panjang mai dekat orang tersebut. Orang yang penipu, kalau dia mai tangan dia nak pegang besi tadi, besi itu akan memendek. Maksud ni besi tu nak tentu orang betul ke tak betul. Wallahualam besi tu ada ke tak kita tahu. Kalau ada pun mungkin dah tak berfungsi macam zaman dulu. Nah, itu di mihrab Sayyidina Daud alaihi salam. Nabi Allah Sulaiman alaihi salam ni anak bukan Nabi Daud alaihi salam. Dalam Quran disebut fafahamna Sulaiman. Nah, kami beri faham kepada Nabi Allah Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihi salam, kadang-kadang ada hukuman yang diletakkan oleh Nabi Allah Daud, maka Nabi Sulaiman lebih tahkim dalam masalah tersebut, lebih hakim, lebih bijaksana dalam pelaksanaan. Bukan nak kata Nabi Daud tidak bijaksana. Nabi Daud letakkan hukum benar. Contoh ada kes seorang lelaki pengembala kambing, seorang lagi lelaki petani. Jadi kambing hak yang kawan ni masuk dalam kebun kawan tersebut, makan makanan dalam kebun tadi. Kemudian bila ditanya kepada Nabi Allah Daud AS, Nabi Daud meletakkan hukuman, kambing tadi kena serahkan kepada tukang petani tadi. Sebab kamu dah biarkan kambing kamu dah masuk dalam taman dia, makan tanaman dia habis, kamu kena bagi kambing kepada lelaki tersebut. Jadi keluar daripada tempat perbicaraan sedih. Lelaki yang belah kambing ni sedih. Tapi betul tak hukuman yang letak Nabi Daud AS? Betul, kerana balas balik, ambil balik apa yang dibuat oleh lelaki tersebut. Sampai di luar Nabi Allah Sulaiman tanya, Nabi Sulaiman kecil lagi, muda lagi, tanya apa yang diletakkan oleh Nabi Allah Daud AS. Dia kata Nabi Daud letakkan sekian-sekian. Dia kata aku cadangkan, mai kita masuk balik dalam tempat bicaraan. Nabi Allah Sulaiman minta izin kepada ayahnya untuk dia pula letakkan hukuman yang katanya lebih, yang dia kata insya-Allah lebih memuaskan hati dua pihak. Dia kata tak ada masalah. Kamu nak buat macam mana? Dia kata macam ni, kamu ambil kambing yang kawan ni punya, hak tukang petani, hak yang dah dimakan tanaman dia oleh kambing tersebut, kamu ambil kambing ni dan kemudian gunakan kambing ni selama setahun. Kamu boleh gunakan buru dia, kamu boleh minum susunya, kamu nak makan dagingnya pun boleh, tapi kena biarkan balik. Kamu kena belah kambing ni elok. Kemudian lelaki yang belah kambing ni, kamu kena selesaikan balik tanaman kawan tersebut. Kamu kena tanam balik dalam tempoh setahun. Dalam tempoh setahun kamu kena pugar balik tanah tersebut, buat balik tanaman. Cukup setahun, patah balik. Yang kambing bagi balik, yang taman bagi balik, yang tanaman-tanaman. Maka dua-dua seronok. Karena hukuman ni lebih apa ni, orang panggil lebih memuaskan hati kedua pihak. Maksud dia, kawan ni tak hilang dia punya hak, hak dia ni pun tidak akan hilang dia punya hak. Dia tak untung seorang-seorang dia. Maka itu diturunkan ayat Allah Ta'ala, fafahamna Sulaiman. Fafahamna Sulaiman. Kami beri faham kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Ini Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ada ramai isteri. Dan sebahagian ulama disebut dalam riwayat, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Allah Sulaiman ada 100 orang isteri. 100 orang isteri. Nabi Allah Daud ada 300 orang isteri. Lagi sekarang. Kalau nak ikut zaman lah ni, kira 4 orang ayah lah. 4 orang pun berkelahi tak ada dah. Perempuan kelahi satu keluarga. Tu tak 4 orang, baru 2 nak masuk 2, kelahi lah. Nabi Daud AS 300. Tu Nabi kita ni tu lah. Hak tu nak ikut sangat, hak lain tak ikut kan. Hak yang sunnah Nabi, hak besar-besar lain tak ikut. Hak sunnah tu juga dia nampak dulu. Dia tanya balik, kenapa ni? Betul kan ikut sunnah? Tak, sebenarnya bukan sunnah sangat pun kan? Nafsu kan? Baik. Ada orang jumpa Tok Guru, tanya kat Tok Guru, kata Tok Guru, suami saya kahwin 2. Dia kahwin yang kedua ni tak ada lain Tok Guru, kerana nafsu tak ada sebab lain. Tok Guru kata balik pada, suami kamu kahwin dengan kamu pun nafsu jugalah. Kalau tak kerana nafsu, tak kahwin dengan kamu tu. Jadi dua-dua kahwin dengan nafsu tak? Tak ada langsung nafsu dalam bab kahwin ni, bohong sangatlah. Ada orang kahwin dia memang ikhlas kerana Allah Ta'ala, tak ada sebab benda lain, bohong. Baik. Yang ke-19,
Nabi Sulaiman alaihi salam, Sulaiman bin Daud. Jadi Nabi Sulaiman pernah sekali dia berniat. Dia kata, malam ini aku akan bersetubuh dengan 100 orang isteriku ini, dan akan lahir daripada 100 orang tadi ini aku akan usahakan moga mereka semua akan mengandung dan akan lahir 100 orang pejuang agama Allah Taala. Nah, hadis sahih. Maka Nabi Sulaiman AS tawaf isterinya pada malam tersebut. Seorang. Ini kata kuat, Nabi-Nabi ini kuat. Nah, kekuatan mereka tu payah tak nak buat macam mana dah. Kuat sungguh. Nah, kekuatan mereka tidak sama dengan kekuatan manusia biasa. Jadi bila tawaf malam tersebut, 100 orang bini dia, kata Allah Subhanahu disebut oleh Nabi SAW, Nabi Sulaiman tidak sebut insya-Allah. Saya akan tawaf 100 orang isteri saya ni, dan insya-Allah akan lahir daripada 100 orang ini anak-anak yang akan menjadi pejuang agama Allah Taala. Dia tak sebut insya-Allah. Dia sebut akan lahir 100 orang. Maka selepas mana beranak, semuanya mati, dan seorang saja yang sihat, yang hidup, tapi seorang tu pun tak cukup badan, setengah beranak cacat, tak cukup setengah badan. Kerana apa? Kerana lupa sebut insya-Allah. Ini kena sebut insya-Allah. Kita satu lagi, benarnya niat Nabi Allah Sulaiman AS bersetubuh dengan isterinya dengan tidak lain, tidak bukan tujuan dia adalah untuk lahirkan anak yang akan jadi pejuang agama Allah Taala. Kita kena niat begitu. Kalau kahwin sama dengan isteri, niat anak tadi akan jadi pejuang agama Allah. Niat anak tadi akan jadi seorang yang akan menyejukkan hati baginda Nabi SAW. Niat anak tu nanti akan jadi ulama. Niat anak tu nanti akan jadi hafiz, yang mana dia nanti akan menghafal kalamullah, hafal kalam Nabi SAW, kemudian sebarkan syariat agama Allah Ta'ala. Jadi ulama. Tapi itulah, bila tak sebut insya-Allah, dan tidak ada keberkatan, seolah-olah macam dia sendiri yang mengatakan dia yang buat benda tersebut, maka Allah Ta'ala ingin menegur Nabi Allah Sulaiman. Semuanya mati, 99 mati, seorang je hidup. Itu pun beranak setengah. Gitu. Nabi yang ke-20, Nabi Allah Ilyas ibni akhi Musa. Ini Nabi Ilyas alaihi salam yang semalam saya sebut, diutuskan kepada kaum Ba'labak. Kemudian dia dihalau dan akhirnya diambil oleh kuda daripada api dan terbang dan hilang. Dan Nabi Ilyas alaihissalam diriwayatkan oleh para alim ulama masih hidup sampai sekarang. Nabi Ilyas masih hidup. Antara Nabi yang masih hidup ada 4 orang kan. 2 orang di langit, 2 orang di bumi. 2 orang di bumi, Nabi Allah Ilyas dan Nabi Allah Khidir alaihissalam. 2 orang di langit, Nabi Allah Nabi Allah Isa alaihissalam, Nabi Allah Idris alaihissalam. Jadi 4 orang Nabi yang masih hidup di muka bumi. Sebab tu kalau masuk hutan, elok kita baca salamun alal Ilyasi alal alamin. Salam sejahtera kepada Nabi Ilyas alal alamin. Dan Nabi Ilyas dikatakan menjaga daratan dan menjaga tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok dan sebagainya. Itu kalau orang tahu dulu, kalau nak ambil pokok, nak ambil daun dan sebagainya, maka akan baca salamun alal Ilyasi alal alamin. Gitu. Sebab takut kena pokok gatai ke. Kalau pokok tu ada jin-jin yang saja nak buat cari pasal dengan orang. Yang ke-21, Nabi Allah Yunus ibni Matta allazi anjahu Allahu minal gham. Nabi Allah Yunus ibni Matta. Ini Nabi pernah sebut dalam hadis, la tufaddiluni an Yunus ibni Matta. Jangan kamu lebihkan aku daripada Yunus ibni Matta. Apa maksud dia, Nabi sebut begitu? Karena ada orang yang buat perbandingan. Nabi Yunus duduk dalam perut ikan nun, ikan paus besar. Manakala Nabi Muhammad bertemu dengan Allah di naik ke langit. Bertemu dengan Allah Ta'ala, Allah tidak bertempat. Dan juga Nabi Yunus alaihissalam duduk dalam perut ikan nun dan bertasbih dengan kepada Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala bebaskan Nabi Allah Yunus alaihissalam. Jadi seolah Nabi Muhammad Nabi beritahu, kata jangan kamu bezakan aku dengan Nabi Yunus. Walaupun dia duduk dalam perut ikan nun dan aku bermunajat kepada Allah Ta'ala, kadang aku bertemu terus dengan Allah Ta'ala, kerana Allah tidak bertempat. Itu tidaklah memberi makna kata Nabi Yunus ini kedudukannya rendah di sisi Allah, duduk di bawah sekali, bawah dasar lautan. Soal itu yang disebut oleh Nabi, la tufaddiluni an Yunus ibni Matta. Itu kata. Baik. Nabi Yunus di Nainawi. Di Nainawi. Negeri nama negeri itu Nainawi. Dan makamnya di sana.
Makamnya masih di sana. Baik. Dan ke-22, Nabi Allah Zakaria bin Uzun. Nabi Allah Zakaria ibni Uzun. Dari Zakaria bin Uzun, ini Nabi Zakaria yang menjaga Sayyidatina Maryam, yang waktu umurnya dah tua. Selepas mana dia masuk melihat Sayyidatina Maryam. Cuba buka ayat ni nak. Ayat yang Nabi Sayyidatina Maryam bila Nabi Zakaria masuk dalam mihrab, tengok ada buah-buah. Ayat kan? Surah apa? Cari. Ayo. Baik. Kemudian baik. Cuba baca tak? Ya. Baca ayat tu ya. Daripada awal. Baca. Baca pakai Ustaz Ashraf. Ni Nabi Zakaria telah berdoa kepada Tuhan. Sebelum tu, ayat sebelum tu. Baik. Jadi Nabi Sayyidatina Maryam dijaga oleh Nabi Allah Zakaria alaihi salam. Keluar Sayyidatina Maryam daripada keturunan Ali Imran, kan? Keturunan Ali Imran, keturunan Imran. Maka ibunya yang telah bernazar, kalau keluar anak ni nanti aku akan hadiahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan menjadi orang yang akan duduk di Sauma'ah, akan duduk di Rahban untuk beribadah kepada Allah taala dan juga diserahkan kepada Allah. Ya, tengok lahir Sayyidatina Maryam, perempuan. Maka diserahkan kepada Nabi Allah Zakaria. Kafalaha Zakaria, diberikan taklifan kepada Nabi Zakaria untuk menjaga Sayyidatina Maryam. Terus. Baik, setiap kali Zakaria alaihi salam masuk ke dalam mihrab, tempat Sayyidatina Maryam duduk bermalam. Sayyidatina Maryam tempat dia ada tempat khas untuk dia beribadah, mihrab gitu. Maka setiap kali Nabi Zakaria masuk dalam mihrab, tengok ada rezeki yang Allah Ta'ala bagi. Rezeki apa? Buah-buahan. Yang buah tadi pelik. Peliknya kenapa? Kerana pada musim sejuk ada buah musim panas. Musim panas ada buah musim sejuk. Ini ajaib. Pada zaman dulu tak, perkara tadi perkara yang ajaib. Maksud payah nak dapat daripada mana boleh dapat buah yang musim panas ambil musim sejuk. Musim sejuk ambil musim panas. Kemudian jadi Sayyidina Zakaria tanya, wahai Maryam, daripada mana kamu ambil buah ni? Di sisi Allah Ta'ala, Allah yang bagi kepada aku. Betul? Allah Ta'ala akan bagi rezeki tanpa hisap. Tidak ada orang panggil apa, halangan satu pun. Allah Ta'ala boleh bagi rezeki tersebut. Kemudian Sayyidina Zakaria alaihissalam waktu tidak ada anak. Nabi Zakaria tidak ada anak waktu ketika tersebut. Dah tua sangat dah. Dan dia teringin untuk lahirkan seorang zuriat yang akan menyambung perjuangan Nabi Allah Zakaria alaihissalam. Bila mana melihat peristiwa ni yang hebat ni, dia tengok Allah Ta'ala, maksud dia bukan Nabi Zakaria tidak tahu tentang kehebatan dan juga keagungan Allah, tapi kadang-kadang tidak terlintas dalam hati dia untuk minta benda begitu. Dan kadang umur dia yang tua, dia tengok dengan logik juga, tengok ikut dengan umurku, dengan bini aku yang tua sangat dah ni, macam mana nak lahir anak? Jadi gitu seolah-olah fikir. Tapi bila melihat peristiwa yang berlaku pada Sayyidatina Maryam, maka waktu ketika tersebut baru intabih balik, baru intibah, baru mai balik perasaan peringatan kepada Nabi Allah Zakaria. Kata boleh untuk minta apa saja dengan Allah Ta'ala, benda tidak mustahil. Kalau buah daripada musim sejuk boleh mai musim panas boleh mai musim sejuk, dia tak mustahil untuk minta benda yang lebih hebat daripada tu, iaitu minta anak. Sebab tu Nabi Zakaria selepas tu ayat ni ada kesinambungan. Kenapa Nabi Zakaria minta selepas tu? Cuba baca ayat yang selepas.
hunalika da'a Zakaria. Nah, rabbah. Ni kerana tu bila tu Nabi Zakaria minta doa kepada Tuhannya, betul? Qala rabbi hab li min ladunka dhurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Allah, Engkau berikan aku anak yang soleh, sungguhnya Engkau maha mendengar doa. Nampak? Ni tujuan Nabi Allah Zakaria doa. Dan ada kaitan antara kisah tu dengan apa yang dilihat, dengan apa yang berlaku pada Sayyidatina Maryam. Bukan saja nah. Ayo kita tengok apa kaitan ni di antara berlaku peristiwa Nabi Zakaria tengok Sayyidatina Maryam, kemudian doa pula kepada Allah Taala untuk lahirkan anak. Kisah dia kerana apa? Kerana keajaiban yang berlaku tadi. Dan juga kerana umur Nabi Zakaria yang terlalu tua. Maka dia nak minta satu keajaiban juga daripada Allah Taala, moga Allah lahirkan anak yang akan menyambung perjuangan dia nanti. Nampak? Tujuan Nabi Zakaria minta anak bukan tujuan lain. Semua nabi-nabi, semua orang-orang yang berjuang agama Allah, kalau lahir anak, dia akan niat untuk anak jadi pejuang agama Allah. Itu kena niat dulu. Nah, takkan jadi doktor ke, jadi engineer ke, jadi bila apa pun, pilot ke, apa pun. Yang penting dia ada agama Allah Taala. Dia akan bawa agama Allah. Atau kalau dia jadi pilot, maka dia akan jadi pilot yang beriman kepada Allah, yang mengatakan bahawa Allah tidak di langit. Sebab lagi dia naik apa ni, kapal terbang, dia ingat Allah duduk sekali dengan dia. Kerana Allah duduk di langit. Jadi duduk terbang tu dia kata aku dah dekat dengan Allah. Berbanding dengan orang lain. Kerana tu saya nak jadi pilot. Kerana pilot lebih dekat dengan Allah. Kerana Allah di langit. Ni. Pening tu tu kapal terbang saja nak terbalik tu. Tapi kalau pilot tadi akidahnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Allah tidak bertempat dan sebagainya, lagi comel kan. Dia nak lahirkan anaknya begitu. Boleh. Buat apa? Itu Nabi Zakaria ibni Uzun. Dan ke-23. Terima kasih Azra'i. Saya ni tak hafal Quran, tu nak kena hafal Quran juga. Tu bila nak hafal tu Allahu a'lam. Ada kawan-kawan duk bagi semangat. Kawan-kawan syubra lah. Syubra. Dia duk bagi semangat kat saya. Dia kata, Ustaz tak apa masalah Ustaz. Sehari satu ayat Memanglah sehari satu ayat. Boleh hafal nak mengulang tu teruk tu. Nak mengulang tu. Hang hafal insya-Allah boleh. Lepas tu lupa. Tu yang laknat balik Quran kat kita lagi. Baik, tahan dulu. Biar bagi sungguh-sungguh dulu nanti. Dia kata ada seorang syekh daripada Pakistan. Umur 63 tahun, satu hari dia buat kenduri besar. Jamu habis kawan-kawan, panggil ulama-ulama lain mai makan kenduri. Lepas umur dia 63 tahun. Bila ditanya, ulama-ulama tanya kenapa buat kenduri hari ni, kenduri hebat ni. Dia kata hari ni tamat dah, dia hafal Quran. Dia kata umur 63 baru tamat hafal Quran, sehari satu ayat. Lepas umur 63 alhamdulillah jadi hafiz jugalah sekali. Lepas tu meninggal, tak ada nak mula. Kalau jadi hafiz jugalah akhirnya. Boleh je naik ID Boleh naik ID. Try lah hafal sehari satu ayat. Tapi yang masalah nak kena ulang tu, tu yang paling berat. Tak menghafal Quran memang senang dihafal. Tapi yang paling payahnya nak diulang. Betul? Tapi adik-adik tak apa, dia kecil lagi. Orang muda ni dia dosa tak apa nak banyak. Duduk bawah didikan Ustaz Zuhair pula. Tak hafal sekeh kepala. Jadi hafal ya. Kena hafal juga. Jadi apa ni, sonok, sebab tu saya sonok mengajak. Saya mengajak di Syubra. Kawan-kawan kita hafal Quran, tapi saya tak hafal Quran. Jadi bila sampai tentang ayat-ayat yang akan jadi syahid, saya tahu ayat tu di mana, tapi tak hafal ayat tu. Jadi saya tanya ke mereka lah. Maka mereka yang ulang. Saya pun syarah balik lah. Tu kan. Jadi anak saya pun, Muhammad pun nak kena start tu dulu. Start dengan Quran. Jadi lepas ni bawa dia pergi mana, saya tak ingat, saya suruh dia ulang. Baca ayat kan, ayat mana. Tapi dia nak kena hafal macam mereka ni ya. Tanya-tanya tu tahu tak mana ayat, tak mana cerita dia, tak mana. Saya hafal saja buta, tapi tak tahu nak apa. Tak mana cerita Nabi Zakaria. Tak mana tahu. Tak ingat langsung. Tapi fikiran ni hafal, ingat dah ni. Maksud dia faham cerita dia tu tentang mana. Bagus kan? Masya-Allah. Baik. Kembang sikitlah. Kita banyak Azra'i. Yang ke-23. Yahya bin Zakaria. Ini Nabi Allah Yahya bin Zakaria, alladhi huwa sayyidu syuhada yaumil qiyamah. Dia digelar sayyidu syuhada karena Nabi Allah Yahya alaihi salam dibunuh. Dibunuh dengan cara disembelih oleh seorang raja, yang raja ni nak berkahwin dengan adik dia sendiri, diriwayatkan. Dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
dia halang raja tersebut daripada kahwin dengan adik dia sendiri. Dia nak kahwin dengan adik dia serak, lawa sungguh pada zaman tersebut. Si adik ni pun sama naik juga dengan abang dia, minat kat abang. Jenis minat kat abang, abang minat kat adik. Elok. Lepas tu nak menikah, minta fatwa pada Nabi Yahya. Nabi Yahya kata mana boleh. Mana ada orang kahwin dengan adik-beradik di dunia. Di akhirat tak apa. Hal disebut oleh Imam Bajuri dalam Hasyiah Bajuri. Kita tak boleh kahwin dalam syurga Allah Ta'ala nanti dengan mak kita, tak boleh. Anak nak kahwin dengan ayah, tak boleh. Tok Wan tak boleh. Contohlah nanti kita tak kahwin di dunia ni, hak perempuan. Mati-mati jumpa Tok Wan dia tu, hak yang ke berapa belah. Handsome gila Tok Wan dia. Tok Wan dia tu ayah kepada pak dia lah. Boleh kahwin tak? Tak boleh kahwin. Kerana tu asal dia, usul dia, tak boleh kahwin. Tapi kalau ni anak cucu dia bawah kali tu, boleh tak? Cucu-cucu dia. Cucu tak boleh juga. Dia adik-beradik. Adik-beradik boleh. Dia panggil adik-beradik. Jadi kita, kalau saya dengan anak saya, anak perempuan dan sebagainya, tak boleh. Kalau di akhirat, di syurga Allah Ta'ala, kalau semua masuk syurga, boleh kahwin dengan anak perempuan? Tak boleh. Kerana dia yang tak bolehnya usul dan furuk. Nah, yang ke atas dan yang ke bawah, anak-anak kita. Tapi yang sebelah-sebelah, ni adik-beradik, abang, kakak, pak menakan, lepas tu sepupu lagi lah. Hak lain-lain tu, hak yang kita di dunia ni diharamkan, di akhirat nanti, kata Imam Bajuri, dibenarkan. Boleh. Jadi kalau di dunia dia ada berkenan, macam contoh Melayu lah. Mak dengan ayah kahwin-kahwin, lepas tu cerai, pisah. Lepas pisah, masa pisah tu mengandung anak yang seorang lagi, hak perempuan. Hak yang dia ni lelaki. Tak lama kemudian jumpa balik dengan adik dia, tapi tak tahu kata tu adik dia. Lepas tu bercinta, agak-agak menikah, rupanya Allah adik dia. Cerita Melayu. Cerita Melayu dah buat pun. Jadi bila jadi gitu, tak cerita Melayu pun ada je, Sabtu pun ada lah. Ada 10 tahun kahwin, anak dah 10 orang, setahun seorang. Rupanya adik dia. Tu macam mana anak tadi? Anak dia syubhat lah, anak syubhat. Jadi nak bin dengan siapa? Bin dengan dia. Memang bin dengan dia. Sebab dia watik syubah, anak tetap bin dengan dia. Sebab dia bukannya bin dengan Abdullah ke, ada bin dengan si lelaki tersebut. Sebab dia watik syubah, sebab dia tak tahu kata rupanya tu adik dia. Pernah berlaku zaman Al-Imam Ibn Sirin. Seorang lelaki mai tanya kepada Imam Ibn Sirin, dia kata, saya bermimpi wahai Imam, saya tuang air di atas daun keladi. Tuang air atas daun keladi. Tuang air atas daun keladi, maka lekat lah. Orang Melayu tuang air di daun keladi ni maksudnya cakap tak dengar. Betul tak? Jadi orang degil, tuang api lah macam mana pun dia tak tahu lah. Macam tuang air di atas daun keladi. Kalau kita, orang tanya kita, saya mana mimpi tuang air di daun keladi, maka kita pun terus terjemah, kamu ni naknya jenis tak dengar cakap ni. Sebab ambil dengan peribahasa orang Melayu. Tapi Imam Nusrin dia terjemah apa? Tuang air di daun keladi ni, dia kata apa? Kamu balik-balik tengok balik, isteri kamu tu adalah mak kamu sebenarnya. Balik-balik cek-cek, rupanya mak dia. Zaman dulu zaman perang, jadi berpisah. Dia dengan mak dia waktu dia kecil, mak dia masih muda lagi. Lepas kahwin tu, mak dia muda lagi, tapi berpisah dengan dia. Kemudian tak lama kemudian dah dia pun besar. Kalau umur dia 20, kalau mak dia waktu pisah tu baru umur 19 contohnya. Umur 19, dia 1 tahun. Lepas 10 tahun jadi umur 20, 10 tahun kan? 29. Mak dia baru umur 29. Mak dia 39, dia umur 20 lah lebih kurang kan. Nama gitu. 10 dengan 29 kan? Mak dia 29, dia 10 tahun. Dia 10 tahun. 10 tahun kecil sangat. Lepas 10 tahun lagi 20 tahun. Mak dia 20, campur 20, berapa? Kalau mak dia umur 19, baru 39 muda lagi. Ya, muda lagi 39. Kalau pandai jaga badan, 39 nampak macam 29. Kayak gitu. Dia pula umur 20 waktu tu. Boleh kahwin. Kan? Ebi abadi dengan hak tu nama apa? Jadi itu. Kahwin. Rupanya mak dia. Dah kali baru tahu, rupanya tu mak dia. Dah kali macam mana hukum dia? Watik syubhah. Nampak macam mana? Tak.
Awak cerita tu. Oh, cerita dia datang kahwin dengan adik-beradik tu. Akhirnya bila dah tak puas hati, dia bertangkap Nabi Allah Yahya, dia persembelih Nabi Allah Yahya. Selepas sembelih Nabi Allah Yahya alaihissalam, Nabi Allah Yahya wafat, syahid. Lepas tu dipanggil Sayyidus Syuhada. Kemudian pada hari perkahwinan dua orang lelaki dan perempuan ni kahwin, Allah Ta'ala utuskan 2 ekor singa yang keluar daripada tempat yang tidak disangka-sangka. Katanya keluar daripada tanah, singa tu keluar. Dan singa tadi makan 2 orang ni saja. Singa ni makan lelaki dan perempuan ni. Kata ulama tidak tinggal sikit pun, tulang pun tak tinggal. Ni bukan singa calang-calang, ni singa luar biasa. Dia makan dengan habis semua tu. Kali dengan darah-darah dia jilat habis. Juga kata gitu. Kira mampu itu. Dan Nabi Allah Yahya alaihissalam digelar juga Zabihul Maut, dipanggil. Nabi Allah Yahya digelar Zabihul Maut. Zabihul Maut maksudnya apa dia? Dia nanti dalam syurga, Nabi Yahya yang akan menyembelih kematian. Nanti mati akan datang pada hari kiamat nanti. Dalam syurga mati akan datang. Mati datang dalam bentuk ima binatang, ima suatu benda yang akan datang, yang boleh disembelih. Kemudian bila datang, yang akan menyembelih mati itu adalah Nabi Allah Yahya alaihissalam. Sesuai dengan nama Nabi Yahya, ini yang menghidupkan, yang hidup. Maka bila disembelih mati, ini adalah sebagai isyarat, kata tidak ada lagi mati dalam syurga Allah Ta'ala. Tidak ada lagi kematian yang kedua. Karena mati telah mati. Mati sendiri dah mati. Baik, bila mana Nabi Allah Zakaria alaihissalam, ayat yang tadi kita baca, selepas tu ada tak cerita pasal Nabi Yahya? Ismuhu Yahya. Baik. Baca ayat tu sikit. Baik. Tok guru tak dapat ayat. Anak murid apa tak apa dah. Baca tu. Anallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqa. Jadi bila Nabi Allah Yahya, Nabi Zakaria alaihissalam semayang di mihrab, maka kemudian didatangkan berita gembira. Antara tanda kata Nabi Zakaria akan dapat anak, dia tidak akan bercakap selama 3 hari. Tidak bercakap di sini bukan bermaksud dia tidak akan bercakap. Tiba-tiba dia tidak bercakap. Dia nak keluar kalam tak boleh. Bila nak cakap dengan orang, suara tak keluar. 3 hari tak akan keluar suara. Maka waktu tu dia akan dapat tahu, kata waktu tu adalah isteri dia dah mengandung ketika semua. Jadi dia akan banyak zikir lah. Banyak zikir, banyak selawat dan sebagainya. Selawat lah. Nabi SAW telah dikenali sejak pada zaman dulu ni, Nabi-Nabi dulu ni. Jadi dia banyak zikir, banyak tahmid, banyak muji Allah Ta'ala seorang-seorang dia. Selepas mana lahir anak Nabi Allah Zakaria alaihissalam, yubashshiruka bi Yahya musaddiqa. Bila mana diberikan berita gembira lahirnya Nabi Yahya, maka waktu tu ada lagi perasaan dalam hati Nabi Allah Zakaria alaihissalam, bimbang. Aku dah tua, isteriku tua. Kalau kami mati dulu, siapa nak jaga anak ni? Siapa nak yang akan apa ni? Adakah anak ni mampu akan hidup sampai besar? Yahya ni adakah hidup sampai besar? Maka disebut oleh Allah Ta'ala, yubashshiruka bi Yahya. Nama apa Yahya dah? Maksudnya dia hidup. Jangan bimbang. Nama pun hidup dah. Ini penting pilih nama anak. Nama biar yang nama bagi elok, bagi hidup nama anak tersebut. Nama yang paling terbaik kata Nabi SAW, Abdurrahman, Abdullah wa Abdurrahman. Dan nama yang terbaik juga nama Nabi SAW. Lepas tu disebut dalam riwayat Al-Imam Nabahani dalam kitab dia Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul, sebut siapa yang dalam rumahnya ada orang nama Muhammad dan ada nama Ahmad, maka rumah tadi tidak akan fakir. Rumah tadi tidak akan kelaparan. Kalau makan, makanan itu akan jadi berkat. Kalau rumah tu ada Muhammad, dan kalau orang ni makan dengan orang yang namanya Muhammad, insya-Allah berkat makanan tersebut. Jadi orang perempuan nak nikah cari nama Muhammad kat depan. Habis nama Abdurrahman macam mana pula? Tak apalah. Cuma kalau nama Muhammad pun nama anak Muhammad. Tak pun panggil kat lelaki itu Muhammad, kan? Abu Muhammad panggil gitu. Muhammad pula mai. Walid tak panggil pun. Tak panggil pun. Pikat Umar. Bu Muhammad dia mai terus. Tak apa. Baik. Nabi yang ke-24. Tak mau.
Nabi yang ke-24, Nabi Allah Isa ibni Maryam. Ini yang mana diciptakan oleh Allah Ta'ala tanpa ibu, tanpa bapa. Muhammad Amin. Baik. Kemudian Nabi yang ke-25, Nabi Isa, ma'ruf nah. Baik. Saya nak tanya, ada ayat? Memang ada pun. Cuma nak ingat, kita ingat ayat yang cerita berkenaan dengan Nabi Ibrahim AS buat apa? Buat burung daripada tanah. Ingat? Mak tak mau. Main tak boleh. Main tak boleh. Pergi belakang. Siapa ingat? Ingat. Saya bagi saya cerita hari ni nak abang sir Al-Quran, rahsia Al-Quran. Bulan pun bulan Quran mana? قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. Bab cerita, cuba buka balik ayat yang cerita bab Nabi Allah Isa AS pula buat burung Tayyir biiznillah, ada belakang. Ada ayat. Ingat ada ayat. Ada ayat lain tak selain daripada ayat ni yang cerita berkenaan Nabi Allah Ibrahim AS buat? 56. Baik. Ada tak ayat lain yang cerita berkenaan Nabi Allah Ibrahim AS buat burung? Ada tak ayat lain selain daripada itu? Baca sikit-sikit tu tak ingat langsung. Sikit-sikit apa tak ingat. Baik, tak apa. Cuma di sini cuba tengok. Kenapa Allah Ta'ala sebut? Disebut di sini wa rasulan ila bani Israel. Ini cerita pasal Nabi Allah Isa AS. Wa rasulan ila bani Israel anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum min at-tin ka hay'ati at-tayr fa anfukhu fihi fayakunu tayran bi idznillah. Baik, dalam ayat dalam surah Nabi Ibrahim kata, Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala sebut mana? Apa kata? Baik, dalam ayat ni cuba tengok. Disebut qala faquz 4 min at-tayr fasurhunna ilayka thumma ij'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma ud'uhunna ya'tinaka sa'ya. Jadi dalam ayat Nabi Allah ni dalam surah Al-Baqarah ayat yang 260, bila Nabi Ibrahim kata, wahai Tuhanku, boleh tak tunjukkan kepadaku macam mana kamu hidupkan benda yang mati? Kemudian Allah Ta'ala kata, qala awalam tu'min, kamu tak berimankah lagi kata aku boleh menghidupkan yang mati? Qala bala, bahkan ya Allah aku beriman dengan kamu. Walakin liyatma'inna qalbi, tapi hanya semata untuk menguatkan hatiku ya Allah. Qala fakhudh 4 min at-tayr, Allah Ta'ala kata ambillah 4 ekor burung, fasurhunna ilaika thumma ja'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'a. Kemudian kamu kerak-kerak depa ni letakkan di hujung bukit, kemudian panggil. Thumma ud'uhunna ya'tinaka sa'ya, maka mereka akan datang kepada kamu ketika tersebut. Baik. Tapi kalau dalam ayat ni, ayat Nabi Allah Isa AS, dia kata anni akhluqu lakum min at-tin ka hay'ati at-tayri fa anfuqu fihi fayakunu tayran bi idznillah. Disebut belakang bi idznillah. Aku akan buat burung daripada tanah, kemudian akan dihidupkan burung tersebut dengan izin Allah.
Tapi dalam ayat Nabi Ibrahim tak sebut pula kamu panggillah burung tadi dengan izin Allah. Kenapa tak sebut begitu? Kenapa tak sebut perkataan biiznillah di belakang? Kata ulama dalam tafsir disebut kerana Nabi Allah Isa alaihissalam masyarakatnya bermasalah terhadap mengatakan Nabi Isa ni anak Tuhan. Jadi kalau Nabi Isa buat burung tadi tanpa menerang bahawa yang menghidupkan ni Allah, maka tentu dapatkan kata Nabi Isa yang menghidupkan benda ni dan ini dalil dia adalah Tuhan. Sebab tu dia kata fa'anfuqu biiznillah disebutlah kali dengan izin Allah. Tapi bila datang Nabi Ibrahim alaihissalam panggil saja burung. Ya'tinaka sa'ya, maka burung tadi akan datang kepada kamu. Tak sebut ya'tinaka sa'ya biiznillah. Tak sebut. Kenapa? Kerana Nabi Ibrahim bari daripada benda sebut. Rakyat dan juga masyarakat dan umat Nabi Allah Ibrahim AS tidak mengatakan Nabi Ibrahim ni anak Tuhan. Faham? Hak tu kenapa disebut biiznillah di belakang. Antara hikmah kenapa disebut biiznillah bagi Nabi Allah Isa, tidak disebut bagi peristiwa Nabi Allah Ibrahim AS. Ni Quran sebenarnya setiap perkataan dalam Al-Quran semuanya ada sir. Semua ada sebab. Dalil kata ni bukan kalam Nabi SAW. Ni kalam Allah Ta'ala. Kalau kita tengok betul-betul, kita akan sebut subhanallah ya. Tak ada benda lain yang boleh sebut melainkan subhanallah. Ini adalah kalam Allah. Tapi kena mengaji ya. Kena pergi mengaji dengan orang yang mengaji ya. Kalau tidak, tak tahu Quran tak apa. Tak tengok Quran. Nak kena terjemah ikut sendiri. Buka kitab, lepas tu syarah ikut kepala otak dia. Ini Nabi yang ke-24. Nabi yang ke-25. Nabi yang ke-25, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dimaksudkan dalam nazam ini, dalam bait syair ini, wa taha qatimun da'ghaya. Taha ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud Taha apa maksudnya? Maksudnya Badrun. Maksudnya Badar. Badr, ini bulan purnama. Baik. Gitu. Habis. Jadi banyak lagi ni sebenarnya, macam-macam diceritakan, tak perlu dicerita. Terus bait yang ke-20. Alaihimus salatu wassalamu wa alihim ma damatil ayyamu. Jadi ke atas mereka semua para nabi ini dan juga keluarga mereka dengan selawat dan salam. Ma damatil ayyam. Makna bait ini dia kata mintalah kamu kepada Allah untuk memberi rahmat dan juga selawat dan salam ke atas seluruh para nabi ini. Seluruh para nabi dan juga seluruh para rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang zaman. Madamatil ayyam, sepanjang zaman. Boleh. Baik. Kata ulama, tidak boleh kita berdoa kepada Nabi. Kita disebut di sini Ar-Rasul alaihimus salatu wassalam. Alaihim as-salatu wassalam. Sebab tu kita bila baca nama-nama Nabi alaihi salam, kita baca. Boleh tak kita baca Nabi Allah Yunus radhiyallahu taala anhu? Boleh. Ataupun Nabi Allah Yunus rahimahullahu taala. Bagi ulama melarang. Khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad boleh tak kita baca Nabi Muhammad rahimahullah? Haram. Tahu tak? Haram baca rahimahullah. Kena baca alaihimus salam. Sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab yang layak bagi para nabi dan juga para rasul adalah alaihimus salatu wassalam, selawat dan salam. Tidak boleh rahimahullah, tidak radhiyallahu taala anhu, tak boleh. Tapi kepada hak para awliya, para salihin, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, maka hak bagi mereka adalah at-taraddi. Begitu juga para masyayikh, para guru kita, boleh sebut juga radhiyallahu taala anhu. Tapi kalau para sahabat radhiyallahu taala anhu tadi adalah khabar ya radhiyallahu taala anhu, maksudnya kita doa. Insya bermakna khabar. Ni insya bermakna khabar dipanggil. Insya maksudnya doa. Radhiyallahu taala anhu, maksudnya moga Allah redha kepada mereka. Itu adalah insya, doa kepada mereka. Tapi juga bermakna khabar. Makna khabar maksudnya apa? Memang sungguh pun mereka diredai oleh Allah Taala. Sebab khabar yahtamilu sidq wal kadhib. Kalau satu khabar ni imam betul, imam salah.
Tapi doa di sini adalah khabar yang betul. Maka doa ni adalah yang benar. Maksud mereka memang diredai oleh Allah Ta'ala. Radhiyallahu ta'ala anhum wa radu'an. Tapi kalau kepada orang-orang yang biasa, lain pada para sahabat, kita sebut radhiyallahu ta'ala anhu. Maksudnya itu adalah khabar. Dia doa, khabar juga. Tapi ihtimal, mungkin dia ni betul diredai oleh Allah Ta'ala, mungkin wallahu a'lam. Mesti Allah Ta'ala kita serah pada Allah. Gitu. Baik. Fasal yang seterusnya berkenaan dengan para malaikat. Habis hari ini. Bab berkaitan dengan nabi-nabi dah habis. Ringkaslah tu lah. Panjang lagi nak tapi ikut tak sempat. Wal malakul ladzi bila abin wa la akla la syurba wa la nauma lahum. Wajib bagi setiap mukallaf untuk beriktikad bahawa para malaikat alaihi wassalatu wassalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa wasithah. Tidak ada perantaraan, tidak ada ibu, tidak ada ayah. Dan mereka ini tidak lelaki, tidak perempuan dan tidak juga khunsa. Siapa yang kata malaikat ini perempuan, yang kata malaikat ini lelaki, hukumnya fasik. Maksudnya ada jantina. Siapa kata malaikat ini perempuan, hukumnya kafir. Kafir tu kata ulama. Disebut di sini. Sebab Allah Taala sendiri sebut dalam Quran. Wa ja'alul malaikata alladhina hum ibadur rahmani inasa. Mereka menjadikan para malaikat ini adalah inas, anak-anak Tuhan yang perempuan. Kata anak perempuan Tuhan tu. Jadi yang ni menyebabkan mereka jadi kafir. Ini i'tiqad orang kafir. Maka sebab tu Allah Taala kata, disebut oleh para ulama, orang yang beriktikad malaikat ni anak perempuan Tuhan, kafir tu. Siapa yang kata nabi malaikat ini khunsa, lagi teruklah. Kalau perempuan pun dah kafir, kalau hak khunsa, ada dua kemaluan tu. Tu lagi beratlah. Ini kenapa? Karena bila khunsa ni limazili tanqis, kerana dia lebih menambahkan lagi kekurangan malaikat tersebut. Kalau lelaki, kalau kata malaikat lelaki, kira fasiknya, tak kafir lagi, fasik. Ingat tu. Baik. Dan satu pandangan lagi kata kafir juga. Kena ingat. Dan kemudian malaikat ini bukan jin. Tidak lelaki, tidak perempuan, tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak berkahwin, tidak beranak pinak. Tidak ditulis amalan mereka. Ini malaikat. Karena mereka yang menulis amalan orang. Mereka tidak akan dihisap. Karena mereka nanti yang akan menghisap orang. Dan mereka tidak akan ditimbang amalan mereka. Karena apa? Karena tidak ada kejahatan bagi mereka. Nak timbang apa? La ya'sunallaha amrahum sekali dia dan mereka nanti akan, dan mereka juga akan memberi syafaat kepada orang-orang yang buat maksiat di kalangan anak Adam alaihissalam. Anak-anak Adam. Jadi kita juga akan mendapat syafaat daripada para malaikat alaihi wassalam. Dan para mukminin akan melihat malaikat di syurga Allah Taala kelak. Dan malaikat akan masuk syurga dan akan mendapat nikmat seperti yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Ini disebut oleh Al-Imam Al-Bayjuri dan juga Al-Imam Suhaimi dalam kitab mereka. Ini antara nikmat yang malaikat juga akan dapat nikmat tersebut. Sama. Dan kata ulama, mengikut kepada pandangan Imam Mujahid, mereka ini tidak akan makan, tidak akan minum, tidak akan berkahwin. Seperti mana dalam syurga nanti juga. Syurga pun mereka tidak makan, tidak minum dan tidak berkahwin. Ikut pandangan Imam Bayjuri, mereka akan berkahwin, akan makan dan minum dalam syurga Allah Ta'ala. Kerana mereka akan dapat nikmat seperti mana kita dapat. Jadi di syurga dah tak ada dah. Mereka tidak ada lagi tugas mereka sebagai malaikat lagi seperti mana di dunia. Bila masuk syurga mereka akan juga dapat seperti mana yang kita dapat. Ada pandangan Imam Bayjuri. Tapi pandangan Imam sebagai ulama yang mengikut pandangan Imam Mujahid, malaikat dalam syurga pun tetap tidak makan, tidak minum, tidak akan berkahwin. Sama macam ketika di dunia dulu. Nampak tak? Baik. Dan malaikat ini dijadikan oleh Allah Ta'ala daripada cahaya. Dan mereka akan boleh berupa dengan banyak rupa. Tapi rupa-rupa yang elok. Bukan rupa-rupa yang huduh lah. Hak tu jadi muka mata tak ada. Lepas tu tercabut kepala, apa semua tu, hak tu jin, syaitan, bukannya malaikat. Ya. Sama.
وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. Mereka dihakimi dengan adil. Surah apa ni? Surah Az-Zumar. Nanti saya tengok balik. Ya ni, nanti lah. Tengok balik. Wa qudiya bermakna apa dia makna wa qudiya. Baik. Baik. Habis itu pasal malaikat lah. Ada apa nak tanya tak? Ada nak tanya lah. Saya tak pernah buka soalan. Saya minta maaf sungguh. Dulu ni bab fiqh dulu buka soalan banyak kami. Hak ni rasa macam kalut sangat pula dah. Tak buka soalan langsung. Tak ada buka soalan. Baca-baca je. Ada apa-apa soalan? Ya. Bab sepanjang saya buka ni tak ada soalan. Ada 1-2 soalan je. Ada nak tanya pasal Nabi-Nabi sebelum ni kah? Ya. Dengan Nabi dulu. Baik. Ya apa ni? Saudara kita tanya, boleh tak kalau kata kita nak berdalil dengan hak Nabi-Nabi dulu? Nabi-Nabi dulu buat benda tersebut, kita guna dalil kata ini Nabi dulu pernah buat benda-benda gini. Sekian-sekian. Hal ni disebut dalam kaedah ulama sebut syari'atu man qablana syari'atuna. Adakah syariat orang yang terdahulu sebelum kita, mereka ni syariat mereka juga adalah syariat kita? Ini khilaf di kalangan ulama dalam ilmu usul. Nah, ilmu usul khilaf dalam masalah tersebut. Tidak semua syari'atu man qablana syari'atuna. Tidak semua. Ada yang sebahagiannya tidak dikira syari'atu man qablana laisa syari'atuna atau laisat syari'atuna, tidak termasuk syariat kita. Contohnya syariat Nabi Allah Musa alaihissalam, kalau kata nak bertaubat kena bunuh diri, laisat syari'atuna. Syariat kita bukan bunuh diri, syariat kita bertaubat nasuha, tidak bunuh diri. Syariat Nabi Allah Musa alaihissalam, kalau kena najis pada pakaian kena kerat baju tu. Ni kalau baju kena najis, kerat terus baju. Zajran lahum, bagi susah bagi mereka. Sebab puak Bani Israel ni kuat komplain. Kuat komplain sangat, bagi teruk terus. Senang. Umat Nabi SAW, kalau kat baju kotor, basuh dengan air mutlak, dah selesai dah. Tak perlu tukar-tukar baju, tak perlu kerat baju. Tak. Ini kemudahan pada umat Nabi SAW. Tidak sama dengan umat Nabi dulu, tidak sama dengan umat Nabi Musa AS. Jadi laisa kullu syari'ati man qablana syari'atuna. Tidak semua. Tidak semua gitu. Ada lagi? Soalan ya. Ya. Kemudian apa kaitan dengan persamaan yang apa kaitannya? Kaitannya sebab nanti nak akan berlaku akhir zaman, sebab yang membenarkan kalam Nabi SAW. Zulkarnain buat tadi ni, satu yang pertama untuk nak menghalang kemarahan puak ni daripada masuk ke kampung-kampung yang berdekatan tu. Jadi Sayyidina Zulkarnain alaihi salam, dia buat benda tersebut dengan apa ni, sebagai kapasiti dia sebagai seorang pemerintah pada ketika tersebut, untuk menghalang kemarahan benda yang tidak elok dalam tempat rakyat dia, termasuk rakyat dia. Sebab Zulkarnain, panggil Zulkarnain yang mempunyai 2 tanduk. 2 tanduk maksudnya yang memegang di antara 2 tanduk, yakni barat dan timur. Panggil Zulkarnain. Sebagai pandangan kata Zulkarnain memang dia ada tanduk sungguh. Memang dia ada tanduk. Sayyidina Zulkarnain memang ada tanduk. Satu pandangan yang tersebut memang dia suka pakai topi yang ada tanduk. Jadi dia pakai topi tanduk tu, macam dengan Ultraman tanduk Viking. Kalau Viking tengah ada pakai tanduk tu kan, dia macam tu. Tapi pandangan hak yang gharib yang saya dengar memang ada tanduk sungguh. Dia sendiri ada tanduk. Tu sakan tu. Dan dia anak murid kepada para nabi. Dan sebagian ulama kata dia nabi. Khilaf pada dia nabi tak nabi ni kira sakan lah. Kita tak ada orang khilaf nah. Jadi siapa dia pun tak tahu, mampu habis. Ni orang khilaf dia nabi ke wali? Nabi ke wali? Dia kira sakan lah, hebat orang ni. Jadi dia buat tadi ni satu untuk menghalang kemarahan Ya'juj dan Ma'juj. Ini kaum yang tidak bertamadun ni, yang masuk dia akan membuat rosak ke muka bumi Allah Ta'ala. Yang kedua adalah untuk membenarkan kalam Nabi SAW. Nanti akan lahir Ya'juj Ma'juj, akan keluar nanti. Ini kita akan tengok. Sebenarnya kata ulama, kalau buka dalam Sahih Bukhari, sebenarnya Ya'juj Ma'juj dah keluar dah. Anak-anak cucu dah keluar dah. Dah terbuka dah lubang yang ditutup oleh Sayyidina Zulkarnain. Iskandar Zulkarnain tu dah terbuka dah lubang dia. Yang keluar tu adalah yang saki-baki anak-anak cucu yang kecil. Yang besar kepala tak akan keluar lagi. Dia akan keluar nanti bila betul-betul akhir zaman.
Bila betul-betul Nabi Allah Isa AS datang, baru waktu tu Ya'juj Ma'juj yang kepala dia tu, dia akan lahir. Jadi dia akan keluar daripada tempat tersebut. Yang keluar lah ni hak dia buat kacau di muka bumi Allah Ta'ala. Nah, hak dia buat kacau muka bumi, buat jahat kepada orang ramai dan sebagainya. Dia sebenarnya tak sedap, dia adalah keturunan Ya'juj Ma'juj yang telah keluar. Jadi kita kalau tak mau jadi keturunan Ya'juj Ma'juj, dia nak buat jahat kat orang lah. Kalau nampak dia buat jahat sikit, kalau tak ada langsung perasaan ni, tengok orang tak ada rahmat, tidak ada syafaqah dengan orang Muslim, tak ada rahmat kepada orang Muslim, orang mukmin, manusia seluruhnya, tidak ada syafaqah. Ni zaman tembak orang lah ni, kan tengok dalam metro kan, dalam Suat Kebak lah ni, berapa kes tembak lah ni. Kan Malaysia negara yang aman kan? Kena tembak berapa ramai dah lah ni. Tembak sikit-sikit tembak, sikit-sikit tembak. Mereka ni bukan sedar ni hak duk menembak orang ni. Mereka adalah keturunan Ya'juj dan Ma'juj. Ikut pandangan Syekh Yusri sebut dalam kelas pengajian di Masjid Al-Azhar. Daripada keturunan Ya'juj Ma'juj yang telah keluar, yang mereka tak sedar rupanya mereka ni adalah Ya'juj Ma'juj sebenarnya. Salah seorang daripada Ya'juj Ma'juj yang keluar. Tu. Jaga elok. Na'udzubillah min zalik. Ya. Ya. Match cuba tengok. Ada ayat Zumar 31. Ada. Baik. Ada. Bukan. Surah Saffat. Surah Sad. Macam yang makcik beritahu. Saya tak apa. Ada. Ayat 31. Surah apa? Surah Sad. Baik. Surah Sad nah. Baik. Jadi apa ni disebut di sini, dia kata ayat 31 nah. Baik. Idz 'urida 'alaihi bil 'ashyi safinatul jiyad. Nah, jadi ketika Nabi Sulaiman ditunjukkan kepadanya pada satu petang satu kumpulan kuda yang terpuji. Nabi Sulaiman dia ada kuda banyak. Kuda yang ada sayap, kata ulama. Kuda dia ada sayap. Dan dia sibuk dengan kuda-kuda tersebut. Faqala inni ahbabtu hubbal khairi an zikri rabbi hatta tawarat bil hijabi. Jadi kerana sonok dengan kuda tadi, dia kata sungguhnya aku telah mengutamakan kesukaanku kepada kuda yang baik ni lebih daripada mengingati ibadatku kepada Tuhan. Kata ulama, dia meninggalkan terlewat, bukan tertinggal, terlewat solat asar. Terlewat solat asar tadi, rudduha ilai alayya fatafiqa masha bisuqi wal a'naqi. Bawa balik kuda kepadaku, maka ia pun tampil menyapu betih dan leher kuda itu seekor demi seekor. Walaqad fatanna Sulaimana wa alqaina ala kursiyihi jasadan thumma anaba. Dan sungguhnya kami telah menguji Nabi Sulaiman dengan satu kejadian dan kami letakkan atas tahta kebesarannya satu jasad. Kemudian ia kembali. Ini termasuk cerita yang dalam hadis Nabi SAW yang saya sebut tadi ni. Cerita dia bercampur-campur ni. Sebab Quran dia ringkas, ya? Dia ijaz, dia ringkas cerita tersebut. Tafsir dia dalam hadis Nabi SAW. Ni yang disebutkan, kata satu jasad yang tidak cukup apa semua ni, lahir anak yang tidak cukup tadi sebab dia bersama dengan isteri dia semua, maka lahir anak yang tidak cukup jasadnya tadi. Kemudian dia sembelih semua kuda-kuda ni sebabkan dia lewat solat asar, sembelih semua kuda-kuda tadi. Sebab tu yang disebutkan oleh Nabi SAW, Allah Ta'ala menggantikan dengan kuda terbang tadi, gantikan dengan angin yang terbang lepas tu.
Lepas tu Nabi Sulaiman lepas tu terbang dengan angin, tidak perlu lagi dengan kuda. Cukup dengan menyeru angin tersebut. Dan kemudian berkenaan dengan yang Makcik tanya tadi, ada pengganti dia kan? Diganti dengan apa ni, dengan iblis. Cuma yang apa ni, Nabi Allah Sulaiman dalam kisah disebut dia ketika mana melihat jin dan juga syaitan sedang buat bangunan yang dibuat depan dia tu. Nabi Sulaiman waktu tu dah meninggal dunia. Wafat dah, Nabi Sulaiman dah wafat. Yang tahu tentang wafat Nabi Sulaiman ni adalah ni anak-anak. Anak-anak je yang tahu. Maka anak-anak makan tongkat Nabi Allah Sulaiman AS. Sebab Nabi Sulaiman duduk di atas tahta macam orang hidup. Jadi kata jasad Nabi-Nabi tidak akan hancur. Jasad Nabi tidak hancur. Jadi Nabi Sulaiman duduk pegang tongkatnya, kemudian duduk tengok. Dan jin dan iblis ni takut, tak tanya. Tak ada sikit pun main nak kata sikit pun tak ada. Buat kerja tu. Sampailah anak-anak makan tongkat tadi dan patah tongkat tadi, barulah Nabi Sulaiman jatuh. Baru dia tahu kata Nabi Sulaiman dah meninggal. 3 sebut. Berapa tahun anak-anak makan apa ni? Selalunya dalam kajian, kalau anak-anak makan berapa tahun selalunya? Ada siapa tahu? Siapa pernah baca? Berapa tahun anak-anak dia akan makan sampai hancur kayu? Tak tahu macam mana? Saya terlupa, dah pernah baca tapi lupa. Ada orang pernah buat kajian tentang kayu yang dimakan oleh anak-anak, dan berapa tahun kayu tu dia akan jadi reput sungguh-sungguh, sehingga boleh menyebabkan patah. Tapi yang pentingnya lama lah, yang sehingga menyebabkan barulah dia tahu kata rupanya Nabi Sulaiman dah wafat pada ketika tersebut. So tak ada, Allah alam, sama ada diganti dengan benda-benda tadi ni, wallahu alam. Cuma menjadi pembantu kepada Nabi Allah Sulaiman bukannya jin lah. Jin membantu dalam buat kerja ni sebagai khadam. Tapi yang membawa singgahsana Balqis, yang pergi selam dalam laut, tengok apa yang ada dalam laut, yang benda pelik-pelik dalam laut tu, semua tu adalah Asif ibn Barqiyah. Asif ibn Barqiyah ni adalah menteri yang soleh, wali Allah Ta'ala. Asif ibn Barqiyah tu adalah wali Allah Ta'ala, dan dia adalah manusia, bukannya jin. Yang membawa bahtera tadi, bahtera pada singgahsana Balqis kepada Nabi Allah Sulaiman AS, itu juga adalah Asif ibn Barqiyah. Ini seorang wali Allah Ta'ala, menteri pada zaman tersebut. Bukan jin, bukan ifrit. Ada orang kata ifrit, ifrit tak betul. Ifrit boleh buat mai, dia kata aku akan dakwah datang sebelum Nabi Sulaiman bangun daripada tempat singgahsana ni, daripada bangun tempat ni, aku dah boleh buat mai dah singgahsana Balqis di depan kamu. Sayyidina Asif bin Barqiyah kata, aku akan datangkan kepada kamu wahai Nabi Allah sebelum kamu kedipkan mata kamu. Tu dah lagi zakat. Mata tak nak tutup lagi, baru nak tutup sampailah. Ini orang panggil karamah aulia. Singgahsana tu ramai orang silap faham. Orang duk ingat singgahsana ni istana. Bukan istana lah. Ramai orang terjemah kata buat main istana tu. Jadi Balqis terkejut tengok istana dia duduk, dia ada depan dalam istana Nabi Allah Sulaiman AS. Bukan istana, singgahsana. Singgahsana ni tempat duduk besar. Tempat duduk besar tu, Balqis ini dia, kalau dia keluar daripada negara dia akan kunci singgahsana tu dalam bilik yang khas. Singgahsana tu akan dikeluarkan bila dia balik. Tempat duduk yang hebat. Singgahsana tu yang diambil oleh Asif bin Barqiyah, bawa mai ke istana Nabi Allah Sulaiman AS, diletakkan dalam istana Nabi Sulaiman. Bila Balqis masuk, tengok ada singgahsana dia. Maka waktu tu baru dia tunduk kepada Nabi Allah Sulaiman AS, tunduk kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kisah Balqis pun macam-macam cerita. Ya. Ya. Ada solat-solat tertentu yang disyariatkan kepada nabi-nabi tertentu. Nabi ni wajib bagi dia solat ini saja. Kebenar ada solat-solat lain yang kena sembahyang 2 rakaat. Tapi sembahyang ni khas untuk dia. Nabi Muhammad SAW menggabungkan ke semua solat-solat semua. Cuma yang kuat dalam pandangan ulama, solat pada zaman dahulu ni dengan 2 rakaat. Sebab tu kita disunatkan, kalau kita bangun pada rakaat yang kedua, selepas kita duduk tahiyat awal, disunatkan kita bangun pada rakaat yang ketiga tu takbir. Angkat takbir sekali lagi, angkat tangan, Allahu Akbar. Kenapa? Untuk memberi isyarat seolah-olah masuk pada solat yang baru, 2 rakaat yang baru. Kerana Nabi dulu hanya sembahyang 2 rakaat. Gitu seolah-olah. Atau sebagian ulama pandang itu, pandangan. Ada lagi? Ya. Tawassul.
Boleh tawassul? Boleh. Awak jawab terus boleh. Tak ada masalah apa. Tawassul dengan Nabi-Nabi apa masalah? Tawassul dengan Nabi-Nabi tak ada masalah. Tawassul ni maksudnya jadikan wasilah. Wabtaghil wasilah. Ambillah sebagai wasilah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Nabi-Nabi, Nabi Adam AS sendiri bertawassul dengan Nabi Allah Muhammad SAW. Dalam hadis yang sahih disebut, Nabi Adam AS menyebut nama Nabi SAW bertawassul dengan nama Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam sendiri bertawassul. Jadi sama-sama Nabi bertawassul. Takkan umat tak boleh tawassul dengan Nabi? Nah, tawassul tidak ada haram, tidak ada kaitan dengan akidah langsung. Yang herannya puak Wahabi ni dia masukkan dalam bab akidah. Tawassul dalam bab akidah. Ziarah kubur pun dalam bab akidah juga. Ziarah kubur dalam bab fiqh. Dalam bab fiqh, bab furu' fiqhiyah. Begitu juga tawassul. Tawassul dalam bab furu', bukan bab usul. Sebab apa? Sebab yang ini masalah dia dulu ingat tawassul ni kita menganggap kata yang kita wasilahkan jadi itu adalah Tuhan. Hak tu yang tak boleh. Nah, hak tu yang kita tak boleh tu. Cuma yang kenapa nak kena masuk dalam bab tu? Kenapa nak su'uzzon dengan umat Islam sampai peringkat gitu? Nah. Dan bertawassul dengan amalan sendiri. Ini yang saya nak minta nak tanya kan. Boleh tak kita bertawassul dengan amalan kita sendiri? Boleh tak? Tak ada khilaf. Wahabi pun tak ada khilaf bab ni. Wahabi pun kata boleh. Tak masalah. Kerana hadis dalam Sahih Bukhari ada sebut. Hadis berkenaan 3 orang lelaki yang keluar. Tak? 3 orang lelaki yang keluar dalam perjalanan sampai dalam gua, depa duduk dalam gua, tiba-tiba jatuh pintu gua depan tu ada batu besar, tak boleh nak keluar. Akhirnya 3 orang bertawassul dengan amalan masing-masing. Kata saya dulu pernah ada sekian. Nah, saya ada mak ayah yang mana saya tidak akan bagi minum kepada anak-anak saya, kerana tidak diminum oleh mak ayah saya. Kalau benar ini saya buat kerana Allah, ya Allah, maka lepaskan kami daripada bala ini. Maka terbuka sikit. Hak lelaki kedua pula kata, ya Allah, aku ni dulu ada seorang kekasih yang aku cintai, sepupu aku sendiri. Dan aku sangat cinta dia sebagai cinta seorang lelaki kepada perempuan, bukan cinta dia beradik, cinta lelaki kepada perempuan. Itu hari dia main pinjam duit dengan aku, maka aku kata boleh aku nak bagi pinjam, tapi dengan syarat aku akan bersetubuh dengan dia. Dia kena tidur dengan aku. Perempuan tu bersetuju kerana dia sangat perlukan wang tersebut. Bila mana aku dah sampai dah hampir untuk nak bersetubuh dengan dia, maka dia katakan kepada aku, tidakkah kamu takut dengan Allah Ta'ala? Nah, kamu memasukkan sesuatu ke dalam lubang cincin dengan keadaan yang tidak ada hak. Kata gitu. Maka dia kata waktu dengar kalam Allah Ta'ala tadi itu, terus aku jadi gemetar. Dan aku terus halalkan apa yang dia ambil daripada aku, harta aku, dan kemudian aku tetap cintakan dia, cuma aku halalkan harta tersebut kepada dia. Kalau aku buat tadi kerana takutkan kamu, ya Allah, kamu lepaskan kami daripada bala ni. Faham sikit. Yang ketiga dia lelaki tu buat apa? Lelaki yang ketiga buat apa? Upah. Yang dia ambil upah. Hak dia orang main kerja dengan dia, kemudian lelaki tu belah tak ambil gaji, kemudian dia gunakan duit gaji yang lelaki tersebut pusing modal sampai beranak pinak habis dengan kambing-kambing kali dengan hamba boleh beli apa semua kali penuh padang. Lelaki tu lepas tu mai balik minta kepada aku balik. Minta kepada aku balik gaji dulu. Maka aku pun kata, ni semua hak depan mata ni semua gaji kamu. Dia kata. Maka lelaki tu kata, kamu main-main ke? Aku minta betul-sungguh ni. Dia kata sungguh, dah kata dah kamu masapi dulu, aku gunakan duit gaji kamu tadi untuk pusing modal. Hak ni semua yang lahir daripada apa yang kamu gaji duit kamu tadi, gaji kamu tu. Maka lelaki ni ambil semua, tak tinggal sekok pun. Hak lelaki tu pun betul bendui sungguh. Tapi nak abang kata dia tak ada langsung perasaan tidak. Kau nak tinggal sekok, kau nak tinggal 3-4 ekor. Dia ambil semua kali dengan hamba-hamba kali. Ya Allah, kalau kata aku reda, aku buat tadi kerana-Mu ya Allah, aku serahkan tadi semua kerana-Mu ya Allah, bebaskan kami daripada bala ni. Maka terkeluar, terus boleh keluar. Baik, poin dia apa dia di sini? Saya nak tanya balik. Amalan 3 orang lelaki ni, semua orang sepakat kata ni adalah bertawassul dengan amalan sendiri. Baik, saya nak tanya, amalan seseorang adakah dengan dia buat ataupun Allah yang jadikan? Baik, nanti amalan tu makhluk ataupun apa dia? Amalan kita makhluk ke tidak? Makhluk ke tidak? Hak tadi dia buat apa semua tu, dia berlepas diri daripada semua tu, amalan tu makhluk kan? Amal makhluk ni, amal kan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah buat apa yang Allah ciptakan kamu dan perbuatan kamu. Sekarang ni hak dia buat tu perbuatan kan? Perbuatan tu makhluk ke tidak? Makhluk. Baik, kalau makhluk yang dengan diri sendiri, amalan tu makhluk, dia boleh untuk bertawassul dengan amalannya, yakni makhluk juga. Jadi dia makhluk bertawassul dengan amalan dia, ini bertawassul dengan makhluk. Tu boleh. Takkan dengan sayyidul awwalin, dengan nabi yang sebaik-baik makhluk, yang lebih baik pada amalan dia, takkan tak boleh.
Hak ni orang panggil logik akal lah kalau bagi. Sebenarnya tu secara dalil yang tidak, orang panggil tidak soreh. Yang saya beritahu ni dalil tidak soreh. Daripada dalil perbuatan, dia sendiri perbuatan tu makhluk. Nabi makhluk tak? Nabi pun makhluk. Nabi sebaik-baik makhluk. Kenapa dengan sebaik-baik makhluk tak boleh nak tawassul? Tapi dengan makhluk sendiri yang dengan perbuatan kamu boleh untuk nak tawassul pula. Ni Puak Wahabi dia pening dengan jawapan dia sendiri. Kalau kita tanya macam ni, dia pun pening. Kita tanya balik, hak tadi yang dia tawassul dengan 3 amalan tu makhluk ke tak? Hak tu pun dia tak ada yang jawab lagi. Sebab dia akan reti amalan ni makhluk ke tidak tu. Mampu habis. Sebab akidah tak mengaji, tak baca bab kenaan dengan makhluk tak makhluk apa semua ni. Sebab tu bila saya kata, ni saya ni kalau kata saya makan ubat, adakah saya bermaksud ubat tadi memberi lega kepada saya? Tak boleh. Haram kalau kita kata ubat tu yang memberikan lega pada kita. Kita makan nasi lagi buka puasa. Adakah nasi tu yang mengenyangkan saya? Haram kata begitu. Yang bagi kenyang Allah. Tak. Kita jumpa doktor, kita tawassul tak tu? Kita pergi jumpa doktor. Doktor, saya sakit demam. Doktor kata elok ambil ubat ni, ambil ubat. Tawassul tak tu? Tawassul jadi wasilah kan? Kenapa tak duduk di rumah? Ya Allah, legakan demam aku, ya Allah. Kenapa nak kena pergi jumpa doktor? Sebab kita beryakin kata doktor ni adalah makhluk dan mana dia akan bantu kepada kita untuk bagi sebab, jadi wasilah kepada kita untuk bagi kesihatan. Baik, selesai yang tu. Lah ni saya tanya balik, ada seorang budak Wahabi, saya pernah tanya dekat dia. Saya kena tanya kepada kamu, adakah kamu memaksudkan bahawa doktor tadi sebenarnya yang beri lega kepada kamu? Dia kata ya. Tu dia lah, saya kata. Hak ni pun kamu dah masalah. Kamu nak bincang benda besar-besar lagi masalah. Benda kecil macam tu pun masalah lah. Masalah siapa yang beri manfaat, siapa beri mudarat. Dia kata Nabi dah mati, Nabi tidak akan beri mudarat dan manfaat. Saya kata Nabi hidup kan Nabi mati, Nabi tidak beri manfaat dan mudarat. Yang bagi mudarat Allah. Nabi hanya sebagai wasilah. Yang beri manfaat mudarat Allah Ta'ala saja. Bukan masalah mati ke hidup. Lah ni kamu macam mana pula? Apa yang doktor macam mana? Doktor hidup. Dia boleh berbanding doktor hidup dengan Nabi mati. Nabi mati kan tu. Pening kita apa ni? Saya kata kat dia, tak payah bincang kot, kata. Sebab kalau bincang bukan masalah pada saya, masalah pada kamu nanti. Masalah akidah pada kamu. Ada dia yang pening. Lagi dia pun pening. Ni Puak pening ni kalau bincang panjang-panjang dia jadi pergi pening. Dia peningkan orang pula lepas ni. Sebab tu dia malas mengaji akidah ni. Akidah ahli sunnah dia malas mengaji. Dia kata akidah sesat. Ini akidah yang bercampur dengan falsafah. Tak falsafah, kepala otak faham bodoh. Tak mau mengaji. Nampak tak? Ni nak keluar balik perkataan hak semalam kita kata tak mau tarik. Keluar baliklah sebab tak mau mengaku kesalahan. Nah, rupanya mai bincang dengan saya bukan nak ambil kebenaran. Mai bincang dengan saya rupanya nak test saya ya. Dia nak test saya, nak test saya. Lepas tu dia kena pam kenalah kali balik-balik kutuk saya. Kutuk ke belakang, mai kutuk depan tengok. Saya tak buat, cuma saya bincang. Elok-elok. Betul. Nampak tak? Jadi hujah tu okey dah tu. Tak payah pula hadiah banyak kalau nak pula. Cuma hak tu pun dah cukup dah. Hujah 3 orang lelaki tadi dah cukup sebagai dalil kata tawassul dengan nabi-nabi ini boleh. Lebih aula boleh kalau dengan amalan kita sendiri yang makhluk pun boleh. Apatah lagi dengan nabi-nabi yang mereka ni adalah sebaik-baik makhluk Allah Taala di muka bumi. Proses tentu lagi boleh. Ya nah. Imam Pak Wahabi ni bukan dalil ni. Ni bukan dalil. Dia ingat dalil ni satu ya, Quran hadis. Habis tu dalil akal ni apa dia dalil akal? Kalau kita tanya kepada apa dalil wujudnya Allah Ta'ala, dia nak kena keluar ayat Quran. Baik sebelum Allah Ta'ala turun dengan ayat Quran, apa dalil wujudnya Allah Ta'ala? Ada dalil? Tak perlu dalil. Tak perlu dalil benda tu. Baik bila nak Allah Ta'ala jadikan alam, kalau orang yang awam, kita tak perlu tanya ayat Quran. Tanya apa dalil wujudnya Allah? Ni pokok ada. Macam mana pokok ada kalau Tuhan tak ada? Takkan pokok dia jadi sendiri? Dalil lah tu. Dalil lah tu. Dia ada kena dalil Quran hadis. Tak. Kalau tu buka kitab medik, buka kitab engineering, hak yang duk cerita kata kalau campur macam ni, gabung macam ni dia akan jadi penicillin. Mana dalil dia? Mana dalil? Oh yang tu dia kata ni tak perlu dalil. Yang ni sebab kita dah campur dengan akli apa semua kali, hipotesis. Lepas tu hepatitis B. Campur jadilah natang ni. Oh tahu pula. Oh dengan tu pula dalil kamu. Mai ke kita, oh mana dalil? Dia kata hak ni bab dunia ustaz, ni bab agama. Agama kena ada dalil. Kita kata keluar dalil dah, kita keluar dalil pun dia bukan pakai pun. Kita keluar dalil berkata dalil tu tak betul. Dalil syarah tak kena. Semua dia buat yang betul. Dalil mampu pergi apa? Kau suka apa lah.
Boleh tak? Boleh. Ada lagi? Habis kena setengah tak? La ilaha illallah. Buka soalan jadi banyak pula. Tak habis pula. Ada lagi soalan? Dah, satu. Dah, sebelum kita tutup. Ya. Haikal Sulaiman. Haikal Sulaiman ni sebenarnya ada orang kata tidak ada pun sebenarnya. Sebab apa tak ada? Sebab Nabi Sulaiman sendiri sembahyang dalam Masjid Al-Aqsa. Jadi kenapa nak kena buat Haikal Sulaiman? Ni bincangannya. Pok Yahudi ni mereka cerita kata adanya Haikal Sulaiman. Haikal Sulaiman adalah satu tempat ibadah Nabi Allah Sulaiman AS, tempat peribadatan khas Nabi Allah Sulaiman. Sebenarnya kalau kita nak tahu, Nabi Sulaiman AS dia mengikut Nabi Allah Ibrahim AS. Siapa yang mula buat Kaabah Al-Musharrafah? Nabi Ibrahim. Siapa yang membina Masjidil Aqsa? Nabi Allah Ibrahim AS. Bukan Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim yang buat Masjidil Aqsa. Kemudian nabi-nabi yang datang selepas tu semua sembahyang di Masjidil Aqsa. Termasuk Nabi Sulaiman AS. Dan ada tempat khas dalam Masjidil Aqsa diriwayatkan ada kesan lutut Nabi Allah Sulaiman AS, sebab dia selalu sujud di situ. Sampai ada kesan lutut Nabi Sulaiman. Kan batu-batu akan jadi lembut kalau Nabi-Nabi pijak. Sampai lembut batu tersebut ada kesan lutut Nabi Sulaiman AS. Dan Haikal Sulaiman hanya mereka cerita oleh puak Bani Israel, puak Yahudi ini, mereka nak runtuhkan Masjid Al-Aqsa yang ada lah. Mereka korek di bawah dengan banyak terowong. Nanti akan runtuh sendiri Masjid Al-Aqsa. Dengan harapan mereka begitu. Moga Allah Ta'ala gagalkan niat mereka tersebut. Moga Allah Ta'ala patahkan tangan dan juga lumpuhkan tangan dan kaki mereka, insyaAllah. Amin. Amin. Ini mereka akan buat. Itu mereka buat reka nak kata ada Haikal Sulaiman pas semua kali. Bawah tu ada kitab Talmud. Kita ada Taurat, kemudian keluarkan balik buku-buku sihir yang telah ditanam pada zaman dahulu semua kali. Allahu a'lam. Cuma yang tepat dan jelasnya para nabi semuanya sembahyang di Masjidil Aqsa. Dalam Masjid Aqsa tu sendiri. Sebab tu kita tengok dulu pernah daripada keluar gambar, bukan keluar gambar Masjidil Aqsa, duk keluar gambar Qubatus Sakhrah. Kubah kuning. Disebarkan banyak ni kubah kuning. Dia tak sebar gambar hak Masjidil Aqsa yang betul. Hak yang orang panggil apa? Yang dibuat oleh Nabi Allah Ibrahim AS. Jahat puak ni. Kalau nak bagi orang elok, dia kata kalau runtuh hak yang Masjid Al-Aqsa yang asal, kita dah nampak Qubatus Sakhrah tu duk elok lagi. Dia ingat tu Masjid Al-Aqsa dak, bukan hak tu. Hak yang kuning. Tapi orang dah tahu ramai dah benda tersebut. Tak disebarkan oleh para ulama dan sebagainya. Nampak tak? Kita doakan moga Allah Ta'ala kembalikan semula tanah Palestin ni kepada umat Islam, insya-Allah. Berkat bulan Ramadan ni, akhir zaman dah. Kalau ikut para wali Allah Ta'ala yang saya sebut di Mesir, guru-guru saya pun sebut, katanya Imam Mahdi dah ada dah sekarang. Kalau ikut guru-guru saya, dia pun sebut. Dan dia pernah tanya, Musa Syekh Ahmad Mamdouh sendiri sebut, dia kata dia pernah tanya pada seorang wali Allah Ta'ala di Mesir. Dan wali itu kata dah ada dah. Dah ada dah Imam Mahdi. Umurnya masih muda sekali, tapi dia pun tak tahu tadi Imam Mahdi. Kata Syekh, umur dia lebih kurang bayar dengan saya. Bayar saya umur dia. Dan dia akan keluar nanti bila memerlukan. Atau saya buat mengaku dah. Saya lah orang ni. Tu dia. Dia buat dah. Atau saya mengaku lah kalau umur 20 lebih tu tak kira mengaku. Saya lah Imam Mahdi tu. Lain pakat duk mengaku dah ni. Ni duk mengaku di Yaman, Imam Mahdi. Hak di Lombok mengaku kata dia adalah Bani Tamim. Pemuda di Lombok, Bani Tamim. Yang Imam Mahdi duduk di Yaman. Pening habis orang. Ulama-ulama duk lah ni duk kacau bila. Jadi ulama tak jawab. Saya tanya pada Syekh Ahmad Mamdouh, macam mana Syekh? Ada di Yaman mengaku kata dia Imam Mahdi. Kemudian Lombok mengaku kata dia ni adalah pemuda Bani Tamim yang akan membantu Imam Mahdi. Macam mana pula? Maka kata Syekh saya, Syekh kata apa? Syekh ni beradab sungguh. Syekh kata kalau betul dia Imam Mahdi, kita beriman dengan dia. Tapi kalau dia bukan Imam Mahdi, kita balik daripada dia. Maksud saya, jawapan macam Imam Bajuri jawab. Kalau takut nanti kita ingkar. Satu bila main nanti sungguh, pegang dengan pandangan sebut. Kalau betul dia, kita ikut. Kalau tak betul, kita lawan dengan dia. Nah, dekat ni senyap tak sebut apa lah pasal Imam Mahdi yang dikatakan tu. Wallahu ta'ala. Namanya Muhammad ibnu Abdullah namanya. Nama sama dengan nama Nabi SAW. Nama dia sama dengan nama Nabi SAW. Dan akan banyak berlaku peristiwa yang ajaib ketika mana dia turun nanti. Kita doakan moga Allah. Kita tidak menunggu Imam Mahdi dah. Istilah Mahdi Muntazar tidak ada dalam Ahli Sunnah wal Jamaah. Mahdi Muntazar tidak ada. Kita ada Mahdi saja.
Imam Mahdi saja. Kita ada Mahdi Muntazar. Mahdi Muntazar ini pada Syiah. Syiah yang tunggu Imam Mahdi. Kita tak tunggu Imam Mahdi. Kita akan berjuang walaupun Imam Mahdi tak turun pun. Tetap akan berjuang tentang kezaliman, dan kita akan menegakkan kebenaran. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang benar. Hak tu kita akan tetap perjuangkan walaupun Imam Mahdi tidak turun. Puak ni dak Mahdi Muntazar. Kita tunggu Imam Mahdi baru kita akan berjuang. Pening kita tengok. Lepas tu tak jadi puak juga. Main Jumaat pun tak faham pun tak. Cukup tu sekat tu, wallahu taala alam sawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.